Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Nurhaliza binti Abdul Rahman akan membentangkan DLO daripada IPG Kampus Pulau Pinang. DLO ini adalah bagi kursus SES 3073 Scientific Skills and the Management of Science Laboratory. Yang berikut adalah jadual perancangan pembinaan DLO yang merupakan entry point 01 iaitu dalam proses membina KMR. The idea yang digunakan ialah the use of digital application in preparing teaching and learning resource, dan essential questionnya ialah how can I innovate a digital application to prepare a science teaching and learning resource in line with the new norm pedagogy. Dalam proses merungkai dan merangkai kurikulum dan melakukan backward design, 3 kursus telah terlibat iaitu SES 3073, SES 3063 dan EDUP 3053. Saya senaraikan di CLO yang terlibat di sini. Ketiga-tiga kursus ini akan menilai satu produk yang sama iaitu penghasilan bahan sumber PDP sains secara digital. Jadi SES 303 fokus penilaiannya ialah kepada isi kandungan, manakala SES 3063 fokusnya kepada aplikasi sumber tersebut di dalam PDP Sains, khususnya di dalam pengajaran mikro dan pembinaan rancangan pengajaran harian. Manakala bagi EDUP 3053, fokus penilaian adalah kepada aspek teknikal. Ini pula ialah jadual penerapan elemen-elemen KPPB yang telah dirancang untuk setiap langkah di dalam DLO tersebut. Telah disenaraikan di sini. Ini adalah contoh DLO yang telah dibina dengan tujuan pada akhir mengikuti DLO ini, pelajar akan dapat menguasai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, di mana pada akhirnya di fasa refleksi ini kita sediakan satu instrumen untuk pelajar menilai pencapaian 6C-nya selain daripada nilai sendiri hasil yang telah dibina. Di sini ada pengenalan kepada DLO ini dan fokusnya saya letakkan di sini big idea yang akan mereka gunakan, dan juga saya senaraikan learning outcome bagi ketiga-tiga kursus yang terlibat supaya pelajar mudah untuk melihat dan membuat perkaitan. Kita lihat langkah yang pertama iaitu generating ideas atau pencetus idea. So di sini saya berikan satu rangsangan dalam bentuk konsep kartun dan juga dalam bentuk video YouTube. Tujuan memberi rangsangan ini adalah untuk menimbulkan persoalan atau inquiry dalam kalangan pelajar, kerana saya telah merancang untuk menggunakan pendekatan inquiry dalam proses pelajar menghasilkan produk semasa menggunakan DLO ini. Jadi di sini berdasarkan rangsangan yang telah diberi, pelajar sendiri akan mengemukakan essential questions yang mereka minati dan sukai. Saya juga beri tempat untuk mereka melakukan sumbang saran bagi mendapatkan essential question yang dipersetujui bersama. Selain pada itu, sebagai garis panduan dan tidak lari daripada fokus, saya berikan contoh essential question yang saya bina sendiri. Elemen KPPB yang ingin diterapkan di fasa pencetus idea ini ialah belajar cara belajar dan juga aspirasi, di mana kita menggunakan suara pelajar sendiri untuk mencetuskan essential question itu. Manakala bagi 3E pula ialah pada fasa yang bawah iaitu engage dan juga 3R-nya pada arah perhubungan ataupun relationship. Manakala 6C pula di sini critical thinking, karakter dan komunikasi. Seterusnya ialah fasa meneroka maklumat atau exploring information. Di sini juga saya meminta pelajar melaksanakan metakognisi, di mana mereka perlu tahu apa yang mereka sudah tahu dan apa yang mereka inginkan. Saya mengemukakan persoalan untuk mereka berfikir. Jadi bukan terus meminta mereka mencari maklum dan menetapkan maklumat itu. Bagaimanapun seperti saya beri panduan kepada mereka sebagai scaffold. Di sini
Saya beri panduan, saya beri contoh-contoh sumber rujukan yang boleh mereka gunakan, dan juga saya sediakan ruangan untuk mereka berkongsi sumber mereka yang telah dicari. Jadi di sini kita telah masukkan elemen 3E. Kita telah menuju ke arah enhance, di mana pelajar perlu mencari maklumat, memilih maklumat yang sesuai, yang relevan dari sumber-sumber yang terkini dan absah untuk dikongsi bersama dengan rakan-rakan. Selain daripada itu, bagi menambahkan elemen kolaborasi dan juga membina karakter pelajar, saya beri link untuk mereka menghubungi pakar-pakar supaya mereka dapat berkolaborasi dengan pihak luar. Jadi ini juga akan membina karakter mereka. Langkah yang ketiga ialah menjalankan kajian kes atau case study. Di fasa ini pelajar perlu mencuba sumber yang telah mereka bina itu dalam dua keadaan. Yang pertama ialah mereka akan gunakan sumber itu di dalam kursus SCES 3063 dalam iaitu pengajaran mikro, dan yang keduanya mereka perlu gunakannya semasa SBE atau pengalaman berasaskan sekolah untuk dicuba kepada murid-murid sekolah. Jadi di sini mereka perlu menilai kualiti sumber yang telah mereka bina. Mereka juga perlu menilai kualiti sumber yang dibina oleh rakan mereka dan memberi feedback. Jadi saya sediakan rubrik untuk mereka membuat penilaian itu sendiri sebagai panduan. Selain daripada itu, pelajar juga perlu mengumpul data selepas menggunakan DLO itu di dalam pengajaran mikro dan juga semasa SBE. Mereka perlu mengumpul data. Jadi saya sediakan mereka tempat untuk berkongsi kajian kes mereka, dan juga saya sediakan sebagai panduan kerana mereka belum lagi pernah menjalankan kajian. Jadi saya sediakan contoh-contoh kajian kes dari luar negara dan contoh kajian kes dari kajian senior. Juga di sini saya berikan panduan dengan menyediakan Google Form untuk mereka mengumpul data. Bagaimanapun mereka boleh mengubah suai Google Form ini dan mereka juga boleh mencipta Google Form mereka sendiri. Jadi pada langkah ini saya telah tingkatkan rigornya, cabarannya, di mana dalam kontinuum rigor relevan telah masuk ke segmen D yang merupakan segmen adaptasi, di mana mereka perlu menggunakan sumber yang telah mereka sediakan itu di dalam situasi harian yang bukan rutin, yang berbeza dari kebiasaan mereka, dan mereka perlu menyelesaikan masalah yang wujud semasa mereka menjalankan kajian kes tersebut. Langkah seterusnya ialah kesimpulan dan maklum balas. Di sini pelajar perlu mendapatkan maklum balas daripada pensyarah, daripada rakan dan daripada orang luar, tentang sumber yang telah mereka gunakan. Jadi saya beri panduan bagaimana nak memberi maklum balas secara yang konstruktif, dan juga ini tugasannya di mana mereka perlu upload atau memuat naik sumber yang telah diinovasikan itu di Facebook atau YouTube, dan meminta warga netizen untuk rate ataupun like sumber itu, kemudian memberi honest and constructive critics. Mereka sendiri juga perlu memberi komen secara jujur dan konstruktif kepada inovasi sumber yang telah dibina oleh rakan mereka. Di sini SLM yang cuba diterapkan ialah belajar cara belajar, di mana berlaku metakognisi, evaluation dan feedback, juga refleksi pelajar. Aspirasi juga cuba diterapkan di sini, iaitu self-expectation, peers, lecturers and others feedback. Jadi mereka tahu ekspektasi mereka sendiri di sini, dan juga dari segi relationship kita cuba wujudkan kolaborasi. Manakala dari segi 6C ada 4 yang nyata di sini, iaitu komunikasi dan karakter, di mana mereka perlu tahan, tabah, cekal jika mendapat komen yang negatif, dan juga citizenship kerana mereka apabila mereka publish di Facebook atau YouTube, maka ia telah menjadi satu produk yang global, dan juga kolaborasi. Sekali lagi, dari aspek 3R di sini telah masuk kepada
3R yang tinggi, iaitu ada relevant dan juga ada rigor. Dan dari segi 3E, ketiga-tiga engage, enhance dan extension telah berlaku di sini. Fasa yang terakhir ialah reflection, dan fasa ini penting kerana di sini pelajar menilai kembali pencapaian hasil yang telah produk yang telah mereka hasilkan, dan selain itu mereka juga menilai pemerolehan NAMC dalam tugasan yang telah mereka laksanakan. Jadi dari segi pemerolehan NAMC itu kita akan lihat sama ada KPPB ini dapat dicapai. Jadi di sini saya sediakan rubrik NAMC, jadi mereka perlu menilai pemerolehan NAMC itu secara kendiri, dan kemudian dari hasil penilaian itu dan daripada hasil penilaian sumber tadi, dari berdasarkan rubrik penilaian sumber itu, mereka akan menulis satu refleksi yang akan dikongsi bersama rakan-rakan di Google Doc. Jadi itu saja DLO yang telah dibina ini, yang diharap telah dapat membantu pelajar mencapai hasrat kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna.